maka usailah. Berjaya tak berjaya tak tahu. Pulanglah keadaan. Masing-masing dah mewakili jadi dilantik sebagai ahli parlimen. Cuma mereka akan melakukan pertama sekali mengangkat sumpah dulu sebagai ahli parlimen, kemudian memilih speaker Dewan Rakyat. Sahabat saya Datuk Johari telah pun meletakkan jawatan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Gurun di Kedah untuk membolehkan beliau dilantik sebagai speaker Dewan Rakyat. Itu peraturan parlimen. Seorang speaker yang di-Ketua Dewan Rakyat tidak boleh memegang jawatan di peringkat Dewan Undangan Negeri ataupun di dalam Dewan Senat pun tak boleh. Itu gambarannya, saudara. Dan insyaAllah, kerana Datuk Johari beliau adalah calon daripada parti kerajaan. Tak silap saya rasanya bersama-sama dengan saudara Ramli, ahli parlimen Cameron Highlands, saudara. Dan dari pihak Parti Perikatan Nasional, kabarnya Datuk bekas Menteri Besar bekas Menteri daripada Perlis, saudara, dan juga siapa lagi bekas juga ini mantan speaker Dewan Rakyat yang dulu sebelum Azhar, itu bekas Hakim Mahkamah Datuk Arif. Kabarnya begitulah. Dan saya lihat sekarang ni yang agak berlaku sedikit gegaran ialah di Sabah. Kerana apabila Parti Peribumi Bersatu Malaysia PBM telah pun digugurkan dan sebagai ahli badan gabungan dalam Gabungan Rakyat Sabah. Namun Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Nur kekal sebagai pengurusi Gabungan Rakyat Sabah. Itu disahkan oleh Timbalan Pengurusi Gabungan Rakyat Sabah, Datuk Seri Dr. Maximus Ongkiri, menerusi kenyataannya hari ini, saudara. Beliau merujuk pada Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah, itu Datuk Seri Dr. Ronald Kaindi, pada Sabtu lalu bahawa beliau atau partinya tidak ada hubungan dengan perjanjian persefahaman bersama dengan Kerajaan Perpaduan yang prinsip dan matlamatnya telah ditolak oleh parti beliau. Jadi Ronald Kaindi mengatakan begitu, dan hari ini kedudukan Parti Peribumi Bersatu di Sabah tidak lagi sebahagian daripada anggota kerabat Gabungan Rakyat Sabah. Saudara, ini keadaannya sekarang ni, dan kita mengharapkan sudahlah. Sebab kerajaan hari ini tak payahlah nak dikata itu kata ini. Dulu Yang Mulia Tuanku telah pun melaksanakan tugas dan tanggungjawab baginda untuk melantik sesuai dengan perlembagaan negara. Melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Terimalah apa yang dia permasalahannya. Dan besok akan berlaku undian keabsahan ataupun legitimate. Kalau tak ada, tak adalah. Tapi saya yakinlah sekarang ni kedudukannya begitulah yang saya dapat laporan terkini. Saudara, soal menang kalah ni kata orang lah, menang jadi arang, kalah jadi abu. Buat apa? Yang penting tangani kehidupan rakyat. Saudara, sebab itu saya tengok, saya ada ini masalah satu lagi ni, tentang muafakat nasional. Saya sebenarnya tak nak mengulas, sebab saya tahu keadaan bagaimana muafakat nasional diwujudkan, sebab saya adalah orang pertama yang melontarkan kenyataan bahawa muafakat nasional ini diwujudkan saat Tan Sri Anwar Musa masih lagi menjadi siswa masa itu, siswa UMNO Barisan Nasional, dan juga bersama dengan Datuk Seri Taqiyuddin, siswa PAS. Dan mereka dalam keadaan begitu, muafakat nasional yang mengundang PBM, menyertai PBM. Jadi kalau tengok keadaannya bahawa muafakat nasional telah diwujudkan sekitar tahun tersebutlah. Dan saya adalah orang pertama yang melontarkan kenapa benda itu boleh berlaku. Dan ternyata apa yang saya ramalkan ada kebenarannya, di mana Tan Sri Anwar Musa menghidupkan parti yang telah pun diregister ataupun didaftarkan melalui pendaftar pertubuhan. Dan 3 hari lepas, 4 hari lepas, minggu lepas lah, Tan Sri Anwar Musa telah pun menyenaraikan senarai pimpinan pusat muafakat nasional selepas beliau mengatakan terdapat sekitar 10,000 orang menyertai Perikatan Nasional. Saya senyum saja, saya kata ya ke? Jadi kita tak mahu nak menplak, saya pun tak mahu nak melaporkan. Cuma yang saya lihat belum pun seminggu, tak sampai seminggu pun saudara, penubuhan jawatan kuasa muafakat nasional sudah bercempera, dah berantakan.
Mula-mula sekali apabila penyanyi tersohor Datuk Jamal Abdullah yang dikatakan mengerti sebagai jawatan kuasa Muafakat Nasional, akhirnya beliau membuat pengumuman bahawa telah pun menarik diri daripada menganggoti jawatan tersebut kerana prinsipnya bertelagah dengan apa yang ada dengan Muafakat Nasional. Ya, saudara. Selepas daripada Datuk Jamal Abdullah, tiba-tiba kelihatan pula kenyataan mantan Ketua Perhubungan UMNO Selangor, Tan Sri Noh Omar, bila dia mengatakan bahawa dia pun terkejut apabila namanya diumumkan sebagai pimpinan Jawatan Kuasa Pusat Muafakat Nasional. Sebab dia kata mungkin dia kata Tan Sri Anwar Musa tak dapat menghubungi beliau. Jadi artinya beliau tidak bersedia untuk menjadi jawatan kuasa tersebut. Artinya pelantikan tersebut adalah secara sembrono lah. Itu apabila Tan Sri Noh, kerana dia kata pelantikan beliau tidak dirujuk pun. Dia tak tahu langsung. Tahu-tahu namanya ada dalam jawatan kuasa tertinggi Muafakat Nasional dan tidak pernah ada perbincangan. Selepas itu, saudara, datang pula ini penceramah ataupun pendakwah tersohor Datuk Dr. Ridwan T. Beliau juga menghantar kiriman dalam WhatsApp-nya hari ini dengan kata-kata, jangan gunakan nama saya untuk tujuan kepentingan NGO ataupun politik. Artinya dia pun tak bersetuju. Ini keadaan saudara. Dia tidak mengetahui tentang pelantikan tersebut. Aduh, haru biru nampak gayanya. Macam manalah Tan Sri Anwar Musa, orang yang ada pengalaman sebagai Setiausaha Agung UMNO, sebagai Menteri Pusat, boleh ada. Begitu juga terbaru ni pelakon Umi Nazira. Dia turut mengikut jejak penyanyi Datuk Jamal Abdullah apabila mengumumkan pengundurannya dari Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan NGO Muafakat Nasional. Kerana Umi menerusi perkongsian di Instagram, dia kata keputusan itu dibuatnya selepas mengambil kira kegusaran daripada peminat-peminat serta pihak-pihak berkepentingan. Jadi katanya, saya akan terus fokus dalam berkarya dalam industri seni dan juga fokus kepada keluarga saya. Jadi itu keadaan saya. Jadi pada 15 Disember lepas, artinya hari ini 3 hari lepas lah, Presiden Muafakat Nasional Tan Sri Anwar Musa mengumumkan Umi bersama Jamal dan Datuk Seri Izlan Yusof adalah antara 30 individu yang dilantik sebagai ahli Dewan Tertinggi Muafakat Nasional. Kelang kabut. Tak tahulah, saya tak mau lebih. Saya tak mau mengulas lebih daripada itu sebab saya tahu bagaimana, kenapa Muafakat Nasional diwujudkan. Tidak lain dan tak bukan semata-mata untuk melampiaskan untuk ini matlamat politik seseorang. Saudara, itu Muafakat Nasional di Seremban. Dah lama dah berminggu-minggu lamanya, saudara. Iaitu Zul Amali Hussein, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Seremban, ugut kata nak keluar dan sebagainya, macam-macam lah keluar kenyataan. Akhirnya semalam dia mengumumkan bahawa dia menyertai parti PAS. Silakan, bagi kita selamat jalan bon voyage, saudara Zul Amali Hussein. Semoga anda mendapat apa yang anda harapkan melalui parti PAS. Bagaimanapun, semua 57 ketua pemuda cawangan di bahagian Seremban tidak berganjak. Tak ada seorang pun nak ikut dia. Artinya sekarang ni, saudara, dia keluar sendirian lah. Kerana menurut pemangku Ketua Pemuda Bahagian Seremban, Saudara Muhammad Rashidi Mustafa, dia kata seluruh pimpinan ketua-ketua cawangan dalam bahagian Seremban kekal berada di bawah UMNO dan meneruskan perjuangannya. Jadi katanya kami seramai 57 orang ketua-ketua pemuda cawangan tetap berdiri teguh di belakang kepimpinan Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi selaku Presiden UMNO dan tetap bersamanya sehinggalah musim pemilihan akan datang. Itu keadaannya, saya. Dan saya melihat sebenarnya, saudara, saya melihat bahawa bagaimana tulisan sahabat saya, saudara Syabuddin Husin. Dia kata bye-bye untuk Tan Sri Muhyiddin dan Haji Hadi. Kerana MOU yang telah pun ditandatangani, persetujuan pimpinan-pimpinan parti-parti politik yang ada ahli parlimen dari parti mereka, mereka akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tadi juga saya dihubungi oleh teman-teman daripada Parti Keadilan. Bertanya, saya kata apa nak risaukan? Apa nak risaukan? Saya katakan, saya menjangkakan besok tu sebarang tujuan
untuk menolak Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menemui kegagalan. Saya yakin begitu. Sebab tidak mungkin anggota Pakatan Harapan sebagaimana kenyataan daripada ahli parlimen di Johor, walaupun dia tak bersetuju tapi dia tetap akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, siapa nama ahli parlimen tu? Dia kata dia tetap akan menyokong. Jadi kalau dengan Pakatan Harapan 82, UMNO Barisan Nasional katalah 30, tetapi dengan kenyataan daripada ketua setiausaha MIC nampak gayanya pun ahli parlimen daripada MIC tak nampak pun malam tadi. Katalah daripada MIC tak ada, tapi jangan lupa dua orang ahli parlimen daripada MCA, Datuk Wee Ka Siong dan Datuk Wijek Singh, kemarin telah pun mengada kunjungan hormat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Artinya mereka telah memperakui Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Itu daripada MCA. Daripada UMNO yang tak hadir malam tadi, yang saya tengok dari gambar lah, saya cuba berhubung dengan pejabat, mereka pun diam, tak mau beri penjelasan. Iaitu yang tak hadir Datuk Ismail Sabri bersama dengan Syamuddin. Syamuddin semua orang tahulah bagaimana kenyataan Haji Hadi, bahawa dia kata bahawa kenapa mereka yakin bahawa mereka boleh menubuhkan kerajaan dan Tan Sri Muhyiddin boleh jadi Perdana Menteri kerana Syamuddin menyatakan dia mempunyai surat akwa bersumpah daripada 10 orang ahli parlimen daripada Barisan Nasional. Itu kenyataan Haji Hadi, bukan saya buat secara. Jadi berdasarkan kenyataan itu, artinya orang yang terlibat menggerakkan supaya ahli-ahli parlimen daripada UMNO ini menyokong Tan Sri Muhyiddin, walaupun Tan Sri Muhyiddin hanya sekadar menjadi ahli parlimen mewakili partinya yang kedua di belakang parti Pakatan Harapan. Ialah Hishamuddin Tun Hussein On. Kita melihat masih lagi tak selesai. Jadi nampak oleh sebab itu saya merasakan kalau itu keadaannya, besar kemungkinan tindakan disiplin boleh diambil terhadap Hishamuddin. Cukup-cukuplah. Dan saya dipahamkan usai saja usul undi kepercayaan ataupun keabsahan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, usai selesai saja tertubuhnya kerajaan dengan sokongan yang begitu banyak, saya menyangkakan paling kurang pun dalam 130. Paling kurang pun saya jangka kalah. Itu pun kalau tidak ada jumlah wang yang terjun. Tapi saya yakinlah takkan ahli parlimen boleh dibeli. Kalau mereka mempunyai integriti, mereka mempunyai dignity, harga diri, mereka dipilih oleh rakyat, takkan dengan mudah kali ini mereka menjual roh mereka, roh perjuangan rakyat. Sebab rakyat dah tengok kedudukan sekarang ini, suka tak suka parti pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dah jadi majoriti. Walaupun tidak boleh menubuhkan kerajaan dengan simple majoriti, tapi 82 kursi. Kita harus berpegang pada prinsip ini. Dan dalam keadaan begitu, saya menyangka lebih kurang dalam 130 lah paling kurang. Sebab Sabah dah jelas, Sarawak juga jelas membuat kenyataan mereka tetap bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini tak ada main kong kali kong lah sekarang ni. Dan dalam keadaan begitu, saya berkeyakinan Presiden UMNO Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi pasti akan meminta Majlis Tinggi UMNO, Biro Disiplin membincangkan tentang sekitar 5 orang ahli pimpinan, sama ada di peringkat tertinggi dan juga pimpinan di peringkat bahagian. Kalau mereka melanggar peraturan-peraturan perlembagaan parti, dan saya dia merasakan bahawa besar kemungkinan bahawa pembersihan dalam UMNO akan dilakukan sebelum hadirnya pilihan raya negeri di 6 buah negeri. Memanglah kadang-kadang dalam keadaan begini banyak orang merasakan bahawa Datuk Zahid mungkin menanti lepas pilihan raya nanti. Saya rasakan tak ada keperluan untuk menanti. Bersihkan lebih baik bersih sekarang. Dah tahu, kita dah kenal siapa mereka ini, supaya parti tidak akan menghadapi masalah lagi. Dah kenal, bukan tak kenal. Biro Disiplin, peringkat bahagian, laporan-laporan daripada calon-calon. Terus sajalah. Saudara Ais Cherry boleh beli lagi ke? Saya merasakan bahawa besar kemungkinan ada. Sebab itu mereka mempertikaikan Memorandum of Understanding ataupun perjanjian persefahaman yang ditandatangani oleh pimpinan parti-parti politik yang 5 orang tu. Bila mereka mempertikaikan, cuma saya kata barang apa nak pertikaikan, itu bukannya perjanjian. It is not an agreement, itu adalah memorandum, MOU.
Itu memorandum persefahaman. Okey, kita bersetuju begini. Terpulanglah pada parti itu nak ambil tindakan. Kita ambil tindakan pada ahli partinya kalau mereka melanggar apa ketetapan yang ditetapkan. Yang nak bawa cerita, panggil Syam Rahayu, panggil Hanif Katiri, panggil Profesor ini, panggil Profesor ini, bercakap soal perlembagaan. Apa benda ni saya kata? Cuma saya nak bertanya lah, puak-puak di sebelah sana tu. Waktu Datuk Ismail Sabri menandatangani perjanjian, bukan persefahaman, perjanjian yang 15 perkara antara beliau dengan Tan Sri Muhyiddin tu boleh pula. Sedangkan perjanjian itu tidak disahkan oleh Majlis Tinggi. Tidak dibawa pun, tidak diberitahu pun pada Majlis Tinggi. Bagaimana dia kena ikut cakap begini, dia kena ikut begini, mengakui Tan Sri Muhyiddin, ahli-ahli menteri-menteri mesti dikekalkan, peguam negara mesti dikekalkan, hakim-hakim, macam-macam lah. Yang 15 perkara yang dipertikaikan. Boleh. Kenapa anda senyap? Kenapa tak ada pula pakar-pakar perundangan bercakap bagaimana kedudukan Perdana Menteri Malaysia waktu era kepimpinan Datuk Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, beliau terikat dan beliau tidak ada kebebasan sebagai Perdana Menteri. Kenapa tak dipertikaikan? Ini masalahnya dia orang kata diktator. Diktator yang mana? Bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengambil tindakan. Parti-parti itulah yang akan mengambil tindakan. Itu pun terpulang pada masalah parti sebut. Contoh macam UMNO. Kita ada 30. UMNO Barisan Nasional ada 30 ahli parlimen. Kalau mereka tak toe to the line, tak ikut kehendak apa yang disarankan oleh Presiden, maka sewajarnya boleh ambil tindakan sebab mereka sudah pun menandatangani perjanjian antara dia di tubuh badan orang yang bertanding itu dengan Presiden UMNO. Sewaktu nak adakan pilihan raya dulu. Bukan salah Anwar Ibrahim, bukan salah Syafiq Abdal, bukan salah IGG. Ini bukan salah Datuk Seri Hamidi. Tidak. Dalam perjanjian itu terpulanglah. Begitu juga apa yang berlaku di Sabah. Kalau ada wakil-wakil di Sabah tak nak ikut, terpulang kepada Haji sebagai pengerusi Gabungan Rakyat Sarawak atau Sabah. Begitu juga di Sarawak, terpulanglah kepada tindakan Premier Datuk Abang Johari nak ambil tindakan atau tidak. Begitu juga kepada ahli-ahli Parti Warisan. Kenapa dikatakan bahawa ini adalah ciri-ciri kediktatoran Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Saya kata ke mana? Kenapa dikait yang bukan-bukan? Ini sekarang ni, besok kita tahulah. Baru kita tahu siapa sebenarnya. Apakah masih ada lagi di kalangan ahli-ahli parlimen itu musang berbulu ayam? Bagus juga. Dulu selama dua orang Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin sampai buat darurat, tidak mahu mengadakan undian keabsahan. Datuk Seri Ismail Sabri juga pun sama. Jadi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim nak buat benda itu, soalnya terpulanglah. Perjanjian itu bukan hanya untuk keabsahan, banyak benda lagi yang tersembunyi di mana kita tak mahu lagi adanya wujudnya lagi scheme of thing. Cukup-cukup dah. 4 tahun rakyat merana. Orang politik, pimpinan negara tak ada langsung memikirkan soal rakyat. Yang mereka fikirkan soal jawatan. Yang mereka fikirkan soal tembuluk mereka. Rakyat terbiar. Ekonomi negara langsung seolah tidak disentuh. Saudara, keselamatan harga barang makanan seolah-olah tidak disentuh. Masing-masing sibuk memikirkan aku nak jadi Perdana Menteri, aku nak jadi menteri. Yang mana yang tak ada jawatan tu membodik Perdana Menteri. Mudah-mudahan dapat pula diangkat jadi menteri. Itu jadi masalahnya. Dan akhirnya rakyat terbiar. Sebab itu saya rasa lah, ini bukan kenyataan saya, saudara. Saya yakin kenapa memorandum persefahaman itu diwujudkan. Ini sebagai guidance, sebagai satu olahan, sebagai panduan kepada setiap pimpinan parti yang menyertai Gabungan Pakatan Harapan yang dipertikaikan. Ini satu hal lagi. Kerajaan perpaduan, biarlah dia nak sebut kerajaan apa pun. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pimpinan daripada 5 parti sebut bersetuju menamakan ini kerajaan semut merah, maka kerajaan semut merah lah. Takkan nak buka buku perlembagaan, ada tak kerajaan semut merah? Ataupun kerajaan gajah berani mati? Ataupun kerajaan kepala batu? Terpulanglah dia nak sebut kerajaan perpaduan. Perpaduan lah. Yang nak dipertikaikan soal perpaduan. Makna perpaduan pun korang tak faham. Nak dipertikaikan, nak jadikan isu. Lain tak ada saya.
Saya yakin, keyakinan saya lain tak adalah saudara, melainkan apabila Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegah Rasuah sudah pun membuka mulut bahawa siasatan sedang dibuka, sedang dimulakan, adalah kalangan ahli parlimen, kalangan pemimpin politik yang akan terseret. Ini sudah pasti. Sebab bila beda kertas dibuka itu. Jadi dalam ketakutan itulah mereka mencipta pelbagai naratif. Lain saya tak ada saya. Supaya besok, lepas ini besok, bila ada tindakan SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah, ini tindakan politik. Kerana mereka benci dengan saya, maka saya dituduh dalam politik. Dia akan menurut naratif yang dialami oleh UMNO dulu. UMNO jelas. Sebab Dr. Mahathir minta supaya Datuk Seri Zahid Hamidi membubarkan UMNO. Itu memang jelas. Bila dua orang ni, kepala batu ni, Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zahid Hamidi, tak nak. Itu mengundang kemarahan Dr. Mahathir. Tapi sekarang ni mereka nak mencipta naratif bagaimana? Sebab itu dicipta satu naratif baru bahawa kerajaan ini kerajaan undemokratik. Kerajaan yang diktator. Anwar Ibrahim akan menggunakan kuasanya. Kau nak tengoklah nanti siapa yang berkuasa sebenarnya. Apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak lain tak bukan adalah melaksanakan impiannya 20 tahun dulu. Mau melihat negara ini ditadbir, tata loka, tata kelolanya telus dan tidak lagi berlaku keterisan semata-mata demi rakyat. Mereka yang tidak memikirkan soal rakyat memang benci dengan suasana begini. Tapi mereka memikirkan untuk keberuntungan diri mereka. Mereka ini lain tak ada. Rakyat kau punya hal lah. Waktu bertanding pilihan raya nanti, bagi seorang RM300, bagi seorang RM500, aku selesai. Apa ada masalah? Rakyat dibeli, rakyat dirasuah hanya untuk melampiaskan nafsu mereka. Saudara, kita tunggu besok. InsyaAllah, saya rasa segala-galanya berjalan sebagaimana mengikut perancangan Allah. Ini menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna telah pun melancarkan op terjah. Ini memang betulnya serius. Pimpinan kerajaan sudah pun, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup melaksanakan pemeriksaan berkaitan masalah bekalan dan isu harga barangan asas yang dihadapi oleh rakyat ketika ini. Dalam tempoh sebulan, mereka melakukan dipanggil operasi terjah. Menurut menterinya, Datuk Sarahuddin Ayub, op terjah antara lain akan memeriksa dan memantau masalah di permis seperti di pasar awam, pasar mini, kedai runcit, gerai penjaja kecil dan kedai makan. Jadi katanya pelaksanaan op terjah ini juga untuk mengenalpasti zon atau kawasan terjejas dengan bekalan dan juga untuk memastikan harga mengikut tahap seriusnya serta mencari punca utama isu rantaian bekalan, harga makanan serta keperluan asas. Jadi beliau berharap dengan op tersebut maka tindakan dapat dilaksanakan secepat mungkin. KPDNK juga akan mempertingkatkan keberadaan. Jadi penguasa di lokasi tumpuan pengguna terpaksa menggunakan van skuad tindakan aduan dan resolusi pengguna STAR serta kereta peronda. Artinya sekarang ni saudara, kaki tangan KPDN ni sedang menjelajah ke seluruh negara. Ini baguslah. Saya kata inilah mana artinya kerajaan, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim benar-benar serius untuk menangani derita rakyat. Saudara, dalam keadaan begitu, ini masalahnya saudara. Kita nak menangani derita rakyat masih lagi berlaku perdebatan di media sosial. Semalam saya dah bising dah. Tak larat nak bercakap, tapi kena bercakap juga saudara. Kerana masih lagi berdebat. Kononnya erti kerajaan perpaduan itu tak betul. Saya kata apa yang tak betulnya? Perpaduan berasaskan pada padu. Bersatu padu. Jadi katanya tak boleh. Mesti kalau bila ada parti pembangkang, bukan kerajaan perpaduan. Apa benda dia orang ni? Pakar bahasa sangat ke? Bertanyalah dengan pakar-pakar dia orang bahasa. Apa maksudnya perpaduan? Kita hidup bersatu padu. Dalam kita ada perpaduan itu, of course, di parlimen ada pembangkang. Janganlah ditikaikan. Sebab itu saya dengar lah, tengok ada dua watak utama lah. Iaitu satu, sahabat saya, Peguam Bela Hanif Katiri dan juga Profesor Dr. Syam Rahayu mempertikai tentang erti kerajaan perpaduan. Kenapa dipertikaikan?
Dia nak bubuh nama apa pun bubuh lah. Dia tak payahlah nak ganggu fikiran rakyat. Sebab itu malam tadi Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi telah pun bertemu dengan ahli-ahli parlimen dan ahli Dewan Rakyat. Jadi bukan hanya berhubung tentang besok hari, saudara, tetapi berhubung dengan persidangan parlimen dan Dewan Rakyat, Dewan Negara yang akan diadakan sepanjang mulai besok, saudara. Banyak persoalan yang akan dibangkitkan. Jadi setiap ahli-ahli parlimen, sama ada ahli Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara, dikendaki berperanan sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat. Sebab itu saya katakan, saya menjelaskan bahawa kita parti yang terkecil, kita menumpang, jadi berperananlah sepatutnya. Jadi apa yang penting, saudara, ini yang paling penting. Semua mereka harus berperanan. Cuma saya tengok dari segi gambar-gambar yang dikirim pada saya malah nak bertanya. Kalau saya bertanya nanti, timbul cerita bukan-bukan pula, kabarnya bahawa yang tak hadir malam tadi mantan Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri. Tak tahulah gambar, tak ada gambar, tak nampak pun gambar beliau. Begitu juga dengan Syamuddin Tun Hussein On. Dan dua orang ni figura-figura yang dilihat yang tidak bersetuju dengan kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Terpulanglah. Bagaimanapun besok, saudara, kita semua menunggu dengan penuh debaran apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim memperoleh keabsahan ataupun legitimasinya sebagai Perdana Menteri. Itu paling penting. Sebab itu sekarang ni, menurut ahli parlimen Tampin, Datuk Muhammad Hisham, dia kata sudahlah, tak payahlah nak memprovok ataupun mempengaruhi ahli parlimen dari Barisan Nasional yang supaya menentang sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu menurut ahli parlimen Tampin, Datuk Muhammad Hisham Mak Isa. Dia kata bahawa mereka telah pembulat suara dah. Sebab pilihan raya umum dah habis. Betul juga, saya bersetuju dengan ahli parlimen dia Tampin itu. Pilihan raya dah selesai. Jadi semua okey. Dah jelas, kerajaan pun dah ada. Jadi fokus sajalah yang kita harus tumpukan untuk memperbaiki ekonomi negara, memperbaiki ekonomi rakyat. Jadi tak usahlah buang masa. Jadi kalau buang masa nanti petikai itu, petikai ini, yang penting sekarang ni nak menangani derita rakyat. Jadi sebab itu beliau melontarkan pandangan itu apabila ditanya berhubung dengan kenyataan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Yang Berhormat Ahmad Fadzil Syari yang menyarankan mana-mana ahli parlimen Barisan Nasional yang masih punya hati dan prinsip untuk tidak berteduh di bawah kerajaan yang diketuai oleh Pakatan Harapan supaya menentang usul kerajaan di parlimen. Apa bendanya? Apa halnya? Saya masih tak faham. Masih lagi uek. Nak salahkan kerajaan Pakatan Harapan? Presiden kamu yang tak. Bukan dulu yang mula tuanku tak bagi peluang. Saya mengulangi lagi. Tuanku dah panggil Tan Sri Muhyiddin, okey, kenapa tidak disarankan mewujudkan sebuah kerajaan yang lebih stabil, bergabung antara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Tiba-tiba dia nak tunjuk kebongkakannya. Maka sebab itu tak ada jalan lain. Dan bila UMNO diminta, kita menghormati prinsip demokrasi dan paling penting tidak mahu negara ada dalam keadaan terumbang ambing. Sebab itu sekarang ni Datuk Seri Zahid Hamidi dibelasah bagai nak rak kerana dikatakan punca wujudnya kerajaan hari ini. Apa puncanya? Memang rakyat dah buat keputusan. Tu kadang-kadang dia orang ni tak faham. Jadi ahli politik, jadi ahli parlimen tak tahu peranan mereka dan mereka lupa hanya kerana bila nakkan jawatan, kerana terlalu terikut-ikut hati, sanggup melupakan tugas dan tanggungjawab pada rakyat. Saya itu keadaan, saudara.